Bayangkan, di luar cuaca apa pun, tapi di dapur anda ada oasis kecil pribadi. Basil yang harum, dill yang segar, parsley yang kerinting, kedengaran macam impian, kan? Tapi, entah kenapa, bagi 97% orang, impian ini berakhir dengan daun yang pucat, memanjang dan nampak tak bermaya, terkulai layu dalam pasu. Anda salahkan diri sendiri, fikir mungkin terlebih siram, terkurang siram, atau benih yang dibeli itu tak berkualiti. Tapi, bagaimana jika saya beritahu anda, kesilapan utama yang membunuh kebun musim sejuk anda sebenarnya bukan apa yang anda sangkakan. Dalam video ini, kita akan bongkar rahsia ini dan mengubah ambang tingkap anda menjadi kilang pengeluaran hijau yang sebenar. Bersedia untuk tahu apa yang anda lakukan silap selama ini? Saya pasti jawapannya akan mengejutkan anda. Setiap tahun, ribuan orang mengambil keputusan untuk memanjangkan suasana segar di rumah mereka. Idea ini memang genius. Sayuran segar terus ke meja makan, menjimatkan wang belanja dapur dan menjadi hobi yang menyeronokkan mata memandang. Kita penuh semangat membeli pasu yang cantik, tanah yang terbaik dan benih premium. Kemudian, kita letakkan semua ini di tempat yang kita rasa paling cerah, di ambang tingkap yang paling banyak cahaya, dan kita menanti keajaiban. Anak benih pertama memang muncul, menyemai harapan. Tetapi, selepas itu, bermulalah episod layu yang biasa dihadapi ramai. Tumbuhan menjadi memanjang, pucat, lemah dan akhirnya mati. Kita cuba lagi, tukar cara siraman, tambah baja, ubah kedudukan pasu, namun hasilnya tetap sama. Kitaran kekecewaan ini memaksa ramai untuk mengalah dan percaya pada mitos bahawa mustahil untuk menanam sesuatu yang elok di rumah tanpa peralatan canggih dan pengetahuan khas. Walhal hakikatnya punca utama masalah ini hanyalah satu, dan ia jauh lebih mudah daripada yang anda sangkakan. Mari kita mulakan dengan punca yang paling kerap dipersalahkan. Masalah penyiraman yang salah. Ini adalah kesilapan pertama yang dilakukan oleh semua tukang kebun baharu. Apabila melihat daun layu, kita sama ada panik dan terus mencapai penyiram. Atau sebaliknya, kita anggap terlebih air dan biarkan tanah kering kontang seperti padang pasir. Kedua-dua tindakan ini tidak akan menyelesaikan masalah. Memang benar, terlebih siram dan kekeringan boleh membunuh tumbuhan. Tetapi pada musim sejuk ini hampir tidak pernah menjadi punca utama. Ia hanyalah kesan atau simptom. Bayangkan tumbuhan anda seperti sebuah kilang kecil yang hidup. Untuk ia berfungsi, ia memerlukan tenaga. Tanpa tenaga, kilang ini tidak dapat menyerap air dan nutrien daripada tanah. Jadi, tidak kira seberapa gigih anda menyiram, jika proses tenaga utama ini terganggu, akar tumbuhan tidak akan menyerap kelembapan. Akar sama ada akan riput dalam tanah yang basah atau tumbuhan akan layu dan kering, walaupun tanah itu sebenarnya lembap. Oleh itu, sebelum anda mula mengubah suai jadual penyiraman, anda perlu mencari suis yang menghidupkan keseluruhan mekanisme kehidupan tumbuhan tersebut. Baiklah, kalau dah bukan masalah air, mungkin kita perlu tengok tanah pula. Mungkinkah saya tersalah beli jenis tanah yang kurang zat dan nutrien penting? Itu pun satu hujah yang sangat munasabah. Memang tidak dinafikan, kualiti substrat atau medium penanaman itu sangatlah penting. Tanah yang subur, gembur dan kaya nutrien adalah asas utama untuk memastikan sistem akar yang kuat dan sihat. Tapi, mari kita kembali semula kepada perbandingan kilang kita tadi. Anda boleh sahaja bina bengkel yang paling canggih, masukkan semua bahan mentah terbaik dalam konteks kita. Itu bermakna elemen nutrisi yang ada dalam tanah. Namun,
jika elektrik terputus di kilang tersebut, tiada satu pun mesin boleh beroperasi. Begitulah keadaannya dengan pokok. Walaupun ditanam dalam tanah yang sangat subur, ia tidak akan dapat menyerap semua nutrien berguna itu jika ia kekurangan tenaga untuk memprosesnya. Malah, pemajaan yang berlebihan dalam keadaan seperti ini boleh menjadi sangat merosakkan. Ia akan menghasilkan kepekatan garam yang terlalu tinggi dalam tanah, dan ini secara harfiah akan membakar atau merosakkan akar yang sedia lemah. Jadi, betul, tanah memang penting, tetapi ia bukanlah punca utama ataupun kesilapan yang fatal yang menyebabkan semua rancangan kita untuk mendapatkan hasil tanaman musim sejuk ini musnah sama sekali. Mitos ketiga yang sering kita dengar ialah tentang suhu dan tiupan angin atau draft. Mesti aku dah biarkan pokok ni masuk angin masa buka tingkap, itu yang anda fikirkan. Atau sebaliknya, udara dari pendingin atau pemanas terlalu kering, habis kering kontang semua. Sekali lagi, ada secebis kebenaran dalam fikiran ini. Perubahan suhu yang mendadak dan udara kering yang melampau memang memberikan tekanan, stres kepada mana-mana tumbuhan. Ia boleh melemahkan pokok itu, menjadikannya lebih terdedah kepada penyakit. Namun, ia bukanlah punca utama kematiannya. Pokok yang sihat dan kuat yang mendapat tenaga yang cukup mampu menahan faktor-faktor buruk ini. Ia akan menyesuaikan diri. Sebaliknya, pokok yang lemah dan kelaparan, kurang zat, tidak akan bertahan walaupun terkena sedikit tiupan angin. Ibaratnya sama seperti manusia. Jika anda penuh dengan tenaga dan kekuatan, angin sepoi-sepoi bahasa tidak akan mendatangkan mudarat. Tetapi jika anda keletihan dan kurang sihat, anda boleh jatuh sakit hanya dengan sedikit hembusan. Jadi, tiupan angin dan udara kering ini hanyalah musuh kedua yang menghabiskan mangsa yang sedia lemah. Tugas kita sekarang adalah mencari punca utamanya. Jadi, kita dah tolak tepi semua punca yang paling jelas. Bukan sebab siraman, bukan tanah, bukan suhu. Habis tu, apa sebenarnya? Masa untuk kita bongkarkan rahsia ini. Kesilapan utama, kesilapan fundamental dan yang paling dipandang ringan dalam menanam sayuran di rumah pada musim sejuk ialah kegagalan besar untuk memahami keperluan asas cahaya bagi tumbuhan. Cahaya itulah sebenarnya elektrik kepada kilang tanaman kita. Proses fotosintesis yang menukarkan cahaya, air dan karbon dioksida menjadi nutrisi adalah asas kehidupan bagi setiap organisme hijau. Dan pada musim sejuk, terutama di kawasan latitude kita, masalah cahaya ini memang kritikal. Bagi kita manusia, kita rasa kalau bilik tu dah cukup cerah dan kita boleh baca buku tanpa lampu. Maknanya, cahaya itu dah memadai untuk tumbuhan. Tetapi, ini adalah kesilapan yang sangat besar. Mata manusia adalah organ yang sangat adaptif. Namun, bagi tumbuhan, keadaan sekadar cerah itu tidak bermakna apa-apa. Ia perlukan parameter yang spesifik, keamatan intensiti, tempo, duration dan spektrum yang betul. Dan pada musim sejuk, tiada satu pun ambang tingkap, walaupun yang paling cerah sekalipun, yang mampu menyediakan ketiga-tiga syarat ini. Mari kita bongkar mitos tentang tingkap selatan yang cerah. Ramai menganggapnya sebagai penyelesaian muktamad atau panacea. Tingkap saya mengarah ke selatan, jadi mesti banyak cahaya, kata mereka. Namun, mari kita lihat perkara ini dari sudut pandangan fizik dan biologi. Pertama, dari segi intensiti. Pada musim sejuk, matahari berada sangat rendah di ufuk. Sinarnya terpaksa menembusi atmosfera pada sudut yang sangat curam, lalu kehilangan sebahagian besar tenaganya di sepanjang jalan. Walaupun pada tengah hari, Disember yang paling cerah,
intensiti cahaya di tingkap akan menjadi puluhan kali lebih rendah berbanding hari mendung pada bulan Julai. Kedua, kaca. Kaca tingkap biasa, terutamanya tingkap dwi-panel moden double glaze, menahan sebahagian besar sinar ultraunggu dan sebahagian daripada spektrum cahaya lain yang penting untuk tumbuhan. Ketiga, tempoh masa. Tempoh siang pada bulan Disember mungkin hanya bertahan 7 hingga 8 jam. Sedangkan kebanyakan tanaman yang suka cahaya seperti tom, selasih atau dale memerlukan antara 12 hingga 16 jam cahaya untuk berkembang dengan sihat. Kesimpulannya, tanaman anda yang diletakkan di tingkap selatan mendapat jatah cahaya yang pendek, malap dan tidak berkualiti. Mungkin cukup untuk ia bertahan hidup, tetapi sama sekali tidak memadai untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang sihat. Kita teliti lebih lanjut tentang keamatan cahaya atau dalam bahasa saintifiknya illuminance. Ia diukur dalam unit lux atau yang lebih tepat untuk tumbuhan dalam mikromol per meter persegi per saat. Kita tak perlu mendalami formula-formula yang rumit. Bayangkan saja, untuk pertumbuhan yang normal, seikat daun dale memerlukan sekurang-kurangnya 5 hingga 6,000 lux pada hari musim sejuk yang cerah di ambang tingkap menghadap selatan. Anda paling tinggi pun hanya akan mendapat 1,500 hingga 2,000 lux. Itu pun hanya untuk beberapa jam pada waktu tengah hari. Dan jika hari itu mendung, yang lebih kerap berlaku semasa musim sejuk, tahap pencahayaan akan menurun mendadak sehingga 500 ke 700 lux sahaja. Bagi tumbuhan, keadaan ini hampir seperti kegelapan sepenuhnya. Keadaan ini ibarat cuba mengecas sebuah bateri berkuasa tinggi dengan sebiji bateri kecil yang sudah nak habis. Tenaga yang diterima hanya cukup untuk mengekalkan proses asas pertumbuhan, perkembangan dan pengumpulan jisim hijau sama sekali tidak mungkin berlaku. Tumbuhan berada dalam mod kebuluran tenaga yang berterusan. Ia menghabiskan lebih banyak sumber untuk terus hidup berbanding apa yang diterimanya daripada cahaya matahari musim sejuk yang malap. Mari kita beralih pula kepada tempoh siang hari atau lebih dikenali sebagai photoperiod. Faktor ini sama pentingnya dengan intensiti cahaya. Tumbuhan adalah hidupan yang memiliki jam biologi dalaman yang sangat tepat. Mereka tahu bila siang dan bila malam dan akan mengaktifkan proses biokimia yang berbeza mengikut masa tersebut. Bagi kebanyakan tumbuhan, tempoh siang yang singkat adalah isyarat musim sejuk telah tiba, masanya untuk berehat dan menjimatkan sumber. Walaupun anda memberikan cahaya yang sangat terang tetapi hanya untuk 8 jam, tumbuhan itu tetap tidak akan membesar secara aktif. Ia akan kekal dalam keadaan dorman atau rehat. Cuba bayangkan anda diberi makanan yang sangat lazat dan berkhasiat, tetapi hanya sekali sehari dalam porsi yang sangat kecil. Anda memang tidak akan mati kelaparan, tetapi anda pasti tiada tenaga yang cukup untuk melakukan aktiviti berat. Atas sebab inilah sangat penting untuk bukan sahaja memberi cahaya terang kepada tumbuhan, tetapi juga memastikan tempoh pencahayaan yang mencukupi dengan memanjangkan musim panas secara buatan kepada tempoh yang diperlukan, iaitu 12, 14 dan untuk beberapa jenis tanaman sehingga 16 jam. Yang ketiga yang menyokong kesihatan tumbuhan ialah spektrum cahaya. Cahaya matahari terdiri daripada gelombang-gelombang yang berbeza panjangnya yang kita kenali sebagai warna pelangi. Untuk fotosintesis, tumbuhan sebenarnya tidak memerlukan semua warna.
Yang paling penting ialah cahaya biru dan merah. Spektrum biru memainkan peranan penting dalam pertumbuhan sistem akar dan pembinaan jisim hijau. Ia menjadikan batang tanaman pendek dan kuat dan daunnya pula padat. Manakala spektrum merah pula merangsang proses berbunga dan berbuah. Dalam cahaya matahari, semua komponen ini wujud dalam keseimbangan yang sempurna. Namun, seperti yang kita maklum, kaca tingkap akan menapis sebahagian daripada spektrum ini, dan lampu bilik biasa yang kita gunakan untuk menerangi ruang pula, spektrumnya memang tidak sesuai langsung. Ia mengandungi banyak cahaya kuning dan hijau yang hampir tidak digunakan oleh tumbuhan, menyinari tanaman hijau dengan mentol biasa. Mentol pijar ibarat cuba memberi makan rumput kering kepada manusia. Nampak macam makanan, tetapi langsung tidak boleh diserap oleh badan. Sebab itulah, untuk memberikan pencahayaan tambahan kepada tanaman, kita perlukan lampu khas, iaitu lampu tumbuh atau lampu fito. Jadi, apa yang sebenarnya berlaku pada tumbuhan apabila ia mengalami kekurangan cahaya yang kritikal dari semua aspek? Ia mula berjuang bermati-matian untuk terus hidup. Matlamat utamanya adalah untuk menggapai sumber cahaya. Ketika ini, mekanisme yang dikenali sebagai etiolasi diaktifkan. Tumbuhan itu akan mengorbankan semua sumber tenaganya yang terhad untuk memanjangkan batangnya ke atas. Luas batang, iaitu jarak antara daun, akan menjadi sangat panjang. Batangnya pula menjadi nipis dan rapuh. Daun-daunnya akan tumbuh kecil, pucat dan hampir kekuningan. Ini kerana untuk menghasilkan klorofil, pigmen hijau yang penting untuk fotosintesis, tumbuhan itu tidak mempunyai tenaga yang mencukupi. Hasilnya, kita melihat satu pemandangan yang menyedihkan. Makhluk yang panjang, pucat, lemah, tak berdaya dan boleh tumbang hanya dengan sentuhan sedikit. Ini bukan lagi tumbuhan yang sihat, tetapi jeritannya meminta pertolongan. Ia sedang memberi isyarat kepada kita, saya dalam kegelapan, saya kelaparan. Dan jika kita terus menyiram atau membajanya dalam keadaan sebegini, itu hanya akan mempercepatkan kematiannya. Baiklah, kita dah kenal pasti musuh utama, iaitu masalah kurang cahaya. Sekarang, mari kita fokus pada senjata terpenting untuk menanganinya. Lampu tumbuh. Bila anda mula mencari, anda akan jumpa dua jenis utama. Lampu dua warna, bicolor, yang memancarkan cahaya merah jambu keunguan, dan lampu spektrum penuh, yang cahayanya menyerupai cahaya siang biasa, sama ada putih atau kekuningan. Lampu dua warna hanya mengeluarkan cahaya pada dua puncak spektrum yang paling penting untuk fotosintesis, iaitu warna biru dan merah. Ia sangat berkesan dari sudut pandang tumbuhan dan sangat menjimatkan elektrik kerana ia tidak membazirkan tenaga pada spektrum hijau dan kuning yang tidak diperlukan oleh tumbuhan. Namun begitu, cahaya uniknya mungkin kurang selesa bagi mata manusia dan boleh mengganggu penampilan semula jadi tumbuhan. Lampu spektrum penuh pula meniru cahaya matahari, merangkumi semua warna pelangi. Mungkin kurang efisien sedikit dari segi penggunaan kuasa, tetapi kelebihannya ialah ia menghasilkan pencahayaan yang selesa untuk mata dan membolehkan kita menilai keadaan kehijauan dengan lebih tepat. Jadi, apakah jenis lampu yang sesuai untuk anda? Untuk ruang kediaman di mana anda menghabiskan masa yang lama, jelas sekali lampu spektrum penuh, full spectrum, adalah pilihan terbaik. Lampu ini tidak akan menyakitkan mata dan dapat diserasihkan dengan hiasan dalaman rumah anda. Anda akan dapat menikmati kehijauan tanaman anda, melihat warna sebenar dan sihatnya. Jika anda mengatur kebun mini anda di ruang yang terpisah, seperti bilik stor
ataupun rak tertutup, anda boleh memilih lampu bicolor. Lampu jenis ini memberikan hasil yang sangat baik dengan penggunaan tenaga yang lebih rendah. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, lampu multispektrum juga telah muncul di pasaran. Lampu ini menambah spektrum lain kepada warna biru dan merah, termasuk spektrum merah jauh, far red, dan juga ultra ungu, UV. Dikatakan bahawa ia merangsang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan lebih berkesan. Namun, untuk permulaan, terutama bagi penanaman sayuran hijau yang biasa, lampu spektrum penuh atau bicolor yang berkualiti sudah memadai. Yang paling utama, pastikan ia dipasang. Penting seterusnya yang perlu kita bincangkan ialah tentang kuasa, power, lampu. Di sini ada satu perangkap yang sering menjerat mereka yang baru berjinak-jinak. Ramai pengeluar dan penjual menyatakan kuasa lampu dalam unit watt. Tetapi, anda perlu faham, watt sebenarnya adalah unit untuk mengukur penggunaan tenaga elektrik, bukan jumlah cahaya yang dipancarkan oleh lampu itu. Contohnya, mentol filament atau mentol pijar, lama 100 watt, dan lampu LED model 15 watt boleh menghasilkan jumlah cahaya yang sama. Sebab itu, jika anda hanya melihat kepada nilai watt, ia tidaklah tepat sepenuhnya. Parameter yang lebih betul adalah flux bercahaya atau luminous flux yang diukur dalam unit lumen. Namun, seperti yang kita telah bincangkan sebelum ini, lumen hanya menunjukkan betapa terangnya lampu itu menyala kepada mata manusia, bukannya seberapa bermanfaat cahaya itu untuk tumbuhan. Indikator yang paling tepat ialah PPFD yang merupakan singkatan kepada Photosynthetic Photon Flux Density atau ketumpatan fluxam foton fotosintetik. Ini menunjukkan berapa banyak zarah cahaya yang benar-benar berguna untuk fotosintesis jatuh ke atas kawasan tertentu setiap saat. Malangnya, parameter ini jarang sekali dinyatakan oleh kebanyakan pengeluar. Oleh itu, ini adalah peraturan mudah untuk anda yang baru bermula. Jika anda mempunyai rak sayuran atau tanaman hijau yang panjangnya kira-kira 1 meter, pilih lampu Phyto Grow Light dengan kuasa LED sebenar, actual LED power, sekurang-kurangnya 20 hingga 30 watt. Tidak cukup sekadar membeli lampu yang bagus, kita juga perlu letakkan ia di posisi yang betul. Ini adalah perkara yang sangat kritikal. Keamatan cahaya akan menurun dengan cepat seiring dengan jarak dari sumbernya. Jika anda gantung lampu 1 meter di atas tanaman, hanya sedikit sahaja cahayanya yang akan sampai ke tumbuhan itu. Jarak optimum dari lampu tumbuh, phytolamp, ke puncak tanaman adalah antara 15 hingga 30 cm. Pada jarak inilah ia akan menerima jumlah tenaga yang maksimum. Ini bermakna, apabila tanaman anda mula membesar, anda perlu menaikkan lampu tersebut. Oleh itu, sebaik-baiknya sediakan sistem gantung yang boleh dilaraskan. Selain itu, penting juga untuk memastikan cahaya jatuh ke atas tanaman dari arah atas meniru cahaya matahari. Jika lampu bersinar dari sisi, tanaman akan tetap merenggang ke arah lampu dan membengkok. Cahaya mesti meliputi seluruh kawasan tanaman anda secara sekata, supaya setiap anak benih menerima jumlah tenaga yang sama. Dan sentuhan terakhir dalam penetapan pencahayaan yang sempurna adalah mengenai jadualnya atau tempoh masa cahaya. Seperti yang kita tahu, tumbuhan memerlukan siang yang panjang, bukan sekadar cahaya yang terang. Oleh itu, memasang lampu 24 jam sehari adalah satu kesilapan besar. Tumbuhan, seperti manusia, memerlukan waktu malam untuk berehat dan menyelesaikan fasa fotosintesis yang memerlukan kegelapan.
Tempoh optimum untuk kebanyakan jenis tanaman hijau adalah antara 14 hingga 16 jam cahaya setiap hari. Menghidupkan dan mematikan lampu secara manual setiap hari sangatlah tidak praktikal dan tidak boleh diharap. Anda boleh terlupa, terpaksa keluar atau tertidur lewat. Tumbuhan sangat gemar kepada kestabilan. Oleh itu, sahabat baik untuk pekebun dalaman adalah pemasa, timer, plug ringkas, sama ada yang mekanikal maupun elektronik. Anda hanya perlu menetapkan masa hidup dan mati sekali sahaja. Contohnya, dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. Dan anda tidak perlu risau lagi. Sistem automatik akan menguruskan segalanya. Peranti yang ringkas dan murah ini akan menjamin fotoperiod yang stabil untuk tanaman anda. Dan ini adalah kunci utama kepada kesihatan serta pertumbuhan yang cemerlang. Baiklah, mari kita lihat apa yang berlaku apabila kita menyelesaikan masalah utama ini, iaitu dengan memberikan cahaya yang mencukupi kepada tumbuhan. Fenomena ajaib berlaku. Kilang kita ini mula beroperasi pada kapasiti penuh. Fotosintesis aktif bermula. Serta-merta semua keperluan lain tumbuhan itu turut berubah. Paling utama, keperluan air. Jika sebelum ini pasu anda mungkin kekal lembap selama seminggu, kini di bawah lampu yang terang, tumbuhan itu mula minum dengan aktif. Ia menguapkan lembapan melalui daun, sementara akar pula mula menyerap air dari tanah dengan kuat. Tanah akan kering dengan lebih pantas. Mungkin anda perlu menyiramnya setiap 2 atau 3 hari sekali. Dan di sinilah kemahiran anda menentukan kelembapan tanah menjadi sangat penting. Penyiraman berlebihan atau kekeringan kini boleh menjadi masalah sebenar kerana metabolisme tumbuhan telah meningkat berkali ganda. Anda akan perasan bagaimana tanaman anda yang dulunya kelihatan lesu dan lembap kini beralih kepada fasa pertumbuhan yang pesat dan cergas. Setelah keperluan air dipenuhi, keperluan nutrisi tumbuhan juga akan turut melonjak. Tumbuhan yang aktif membesar adalah tumbuhan yang lapar. Ia akan cepat menghabiskan semua nutrien yang ada dalam pasu kecil itu. Nitrogen untuk pertumbuhan daun, fosforus untuk akar dan kalium untuk kesihatan keseluruhan. Jika dahulu pembajaan boleh memudaratkan ketika ia kekurangan cahaya, kini pembajaan menjadi satu keperluan yang penting. Kira-kira 2 atau 3 minggu selepas benih bercambah, iaitu apabila tumbuhan sudah cukup kuat di bawah cahaya lampu, kita boleh mula membaja secara berkala. Paling baik, gunakan baja cecah air kompleks yang dikhususkan untuk tanaman hijau atau sayur-sayuran. Gunakannya mengikut arahan pada label, biasanya sekali setiap 1 atau 2 minggu. Pada fasa inilah, setelah masalah cahaya diselesaikan, medium tanaman yang berkualiti dan pembajaan yang betul mula memainkan peranan penting. Kini, tumbuhan mempunyai tenaga yang cukup untuk menyerap semua nutrien ini dan mengubahnya menjadi daun yang subur, beraroma dan segar. Mari kita ambil contoh spesifik, iaitu selasih. Ini mungkin salah satu tanaman yang paling manja dan paling memerlukan cahaya untuk ditanam di tepi tingkap. 99% punca kegagalan menanam selasih adalah berkaitan dengan cahaya. Tanpa lampu tumbuh yang berkuasa tinggi, selasih akan jadi kurus melengkar, batangnya macam lidi. Dengan hanya 2-3 helai daun kecil di pucuknya, ia akan jadi sejenis herba yang langsung tiada rasa dan baunya pun hilang. Tetapi, cuba letakkannya di bawah lampu tumbuh spektrum penuh yang berkualiti selama 16 jam sehari dan anda akan saksikan keajaiban. Dalam masa seminggu sahaja, ia akan mula mengeluarkan tunas sisi.
Batangnya akan menjadi tebal dan kukuh dengan jarak ruas yang rapat. Daunnya akan menjadi besar, hijau gelap dan penuh dengan minyak pati yang wangi. Apabila anda pangkas pucuknya, ia akan bercambah dan merimbun dengan lebih lebat. Dengan cahaya yang betul, siraman air dan pembajaan yang tepat, anda boleh tanam pokok selasih yang benar-benar rimbun di tepi tingkap. Cukup untuk buat salad dan juga sos pesto yang enak. Bagaimana pula dengan microgreens? Ia kini menjadi satu trend penanaman yang sangat popular. Ramai yang fikir penanamannya mudah saja. Tabur biji benih atas alas penanaman, siram air dan seminggu kemudian siap untuk dituai. Secara umumnya ia memang mudah, tetapi cahaya tetap memainkan peranan penting di sini. Pada peringkat awal percambahan, kebanyakan biji benih tidak memerlukan cahaya. Tetapi sebaik sahaja daun cotyledon mula muncul, mereka memerlukan tenaga serta-merta untuk proses fotosintesis. Jika cahaya tidak mencukupi, microgreens anda akan memanjang, menjadi pucat dan berair. Ia tidak akan mendapat khasiat dan rasa penuh yang menjadi tujuan utama kita menanamnya. Sudah tentu, ia tidak memerlukan lampu yang terlalu kuat seperti yang digunakan untuk pokok basil yang matang. Tetapi, lampu phyto lamp LED yang baik diletakkan berhampiran dengan alas penanaman akan menjadikan microgreens anda jauh lebih berkualiti. Anak benih akan tumbuh pendek, gemuk, dengan daun berwarna cerah dan mempunyai kepekatan vitamin yang maksimum. Sebagai kesimpulan, inilah prinsip utama kejayaan musim sejuk di ambang tingkap. Cahaya dulu, yang lain kemudian. Jangan buang masa dan tenaga anda memikirkan tanah yang sempurna, filter air atau memilih baja yang betul. Selagi anda belum membekalkan sumber kehidupan utama untuk tanaman anda. Cahaya adalah asasnya dan di atas asas inilah semua aspek penjagaan lain dibina. Tanpa cahaya, yang lain semua tidak bermakna. Sebaik sahaja anda memasang lampu yang baik dan menetapkan jadual pencahayaan tambahan yang betul, anda akan lihat 90% masalah akan hilang begitu sahaja. Daun-daun hijau anda akan berhenti melunjur, mula tumbuh dengan aktif dan barulah tiba masanya untuk anda mengasah kemahiran menyiram dan membaja. Ingat, semasa musim sejuk, tidak ada istilah terlalu banyak cahaya di ambang tingkap. Tugas utama anda ialah menukar ambang tingkap yang gelap seperti gua itu menjadi sebahagian daripada hari musim panas yang cerah dan berseri. Mari kita kukuhkan semula poin ini. Kesilapan terbesar yang sering kita lakukan ialah anthropocentrism. Kita menilai keperluan pokok berdasarkan apa yang kita rasa sebagai manusia. Contohnya, kita rasa cerah, jadi kita anggap pokok itu pun sudah cukup cerah. Padahal, dunia tumbuhan beroperasi mengikut hukum yang berbeza, hukum fizik foton dan biokimia klorofil. Apabila anda memahami dan menerima hakikat ini, anda akan melangkah ke tahap baru dalam pertanian domestik. Anda bukan lagi sekadar penyiram pokok bunga, tetapi bertukar menjadi jurutera kepada sebuah ekosistem kecil di mana anda mengawal sumber tenaga utamanya. Ilmu ini bukan sahaja menjamin anda mendapat bekalan sayuran segar yang stabil sepanjang tahun, malah ia memberikan pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang kehidupan tumbuhan itu sendiri. Anda di tepi tingkap bukan sekadar pasu yang berisi tanah. Eksperimen saintifik kecil yang diuruskan dengan betul sentiasa berakhir dengan hasil yang lezat dan bermanfaat. Jangan takut untuk memberi cahaya. Berikan cahaya yang mencukupi kepada pokok anda
Maka pasti akan membalasnya dengan hasil yang melimpah ruah. Jadi, mari kita rumuskan segala-galanya. Kita sudah biasa menyalahkan pelbagai perkara atas kegagalan kita. Masalah siraman, tanah yang tak sesuai ataupun angin lalu. Tetapi hakikatnya, pembunuh utama dan tanpa belas kasihan kepada kebun musim sejuk kita ialah kegelapan biasa. Bukan kegelapan yang boleh dilihat oleh mata kasar, tetapi kebuluran tenaga yang dialami oleh tanaman di ambang tingkap kita yang malap pada musim sejuk. Siang yang singkat, cahaya matahari yang rendah dan kaca tingkap yang menapis cahaya. Semua ini mewujudkan keadaan yang tidak sesuai untuk kehidupan normal kebanyakan jenis tanaman hijau. Dan satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengambil alih kawalan cahaya. Lampu tumbuh, phytolamp, bukan lagi satu kemewahan atau peralatan yang rumit untuk kegunaan golongan profesional sahaja. Ia hanyalah matahari buatan yang sangat penting untuk tanaman anda terus hidup sepanjang musim sejuk. Apabila anda menyelesaikan masalah cahaya ini, anda sebenarnya sudah menyelesaikan 90% daripada masalah yang lain. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga selesai. Saya sungguh berharap maklumat ini berguna untuk anda. Pastikan anda subscribe, langgan saluran ini dan berikan like agar anda tidak terlepas episod dan kandungan yang baharu. Saya ada satu soalan untuk anda. Ceritakan di ruangan komen tentang kegagalan terbesar anda semasa menanam sayur-sayuran hijau pada musim sejuk. Kita berkongsi pengalaman.